Alhamdulillah. Yang berbahagia Tuan Haji Wan Adnan bin Wan Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PMINT. Yang berusaha Encik Ramli bin Sulong, Ketua Pegawai Operasi PMINT. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, penceramah jemputan pada hari ini. Pengurus-pengurus besar, pengurus-pengurus bahagian serta warga kerja PMINT yang dihormati sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita sama-sama dapat berkumpul di dalam dewan yang mulia ini. Pertama-tamanya, marilah kita menanam nawaitu untuk mencari keberkatan dalam majlis ilmu, berpayungkan sayap para malaikat dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Tanpa membuang masa, majlis dengan hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Kerja dan Puasa, Matlamat Menuju Allah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati Tuan Pengerusi Majlis kita pada pagi ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan. Yang kita muliakan iaitu yang berbahagia Tuan Haji Wan Adnan bin Wan Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PMINT, yang berusaha Encik Ramli bin Sulong, Ketua Pegawai Operasi PMINT, pengurus-pengurus besar, pengurus-pengurus bahagian serta warga kerja PMINT yang dihormati sekalian. Kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat berada pada pagi ini di bangunan PMINT dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini mengundang berkat dan rahmat daripada sisi Allah SWT. Semoga apa yang kita buat ini memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia dan insya-Allah menjadi suatu saham akhirat yang menguntungkan kita pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti insya-Allah. Tajuk tazkirah kita pada pagi ini iaitulah kerja dan ibadah dan puasa. Yang sebenarnya kerja itu dia boleh menjadi ibadah, dan ibadah tu panggil orang yang bekerja. Sebab tu dalam bahasa Arab dia kata amal. Kalau Melayu dia panggil kerja. Jadi amal ini, kalau amal tu amal akhirat, dipanggil orang yang beramal soleh lah. Itu maksudnya. Tapi kalau orang buat kerja, mari kerja jabat, dipanggil orang itu telah beramal sebenarnya. Di segi lurah. Orang buat kerja, orang kerja bandang, kerja pejabat, kerja apa, kerja nukang, orang itu telah melakukan amal. Ain min lam itu amalun, maksudnya bekerja. Sebab itulah dua perkara yang jadi syarat yang selalu disebut oleh Allah dalam Quran, innal ladzina amanu wa amilu. Orang-orang yang beriman dan bekerja. Jadi kena faham situ. Pertama beriman. Beriman itu hati. Bekerja itu anggota kita. Tapi kerja akhirat dia panggil amal soleh. Kerja kita ni kerja amal hak adat, bukan amal ibadat. Mai kerja di Berming, mai kerja di JKA, mai kerja di Wisma. Itu dipanggil amal adat, amal kebiasaan kita. Tapi dia boleh menjadi ibadat. Tu kita nak, kita kerja pasca jadi ibadat. Bila adat lain lah, ibadat lain. Kita masuk dengung, duduk dalam sejik, itu adat. Itu benda yang kebiasaan. Orang panggil adat lah. Tapi kita niat iktikaf, sudah jadi ibadat. Padahal duduknya sama je. Tak payah betul kaki, tak payah pegang Quran. Hidup nyanda di sejik, tak ada niat apa-apa. Adat. Boleh pahala tak boleh pahala? Niat iktikaf dalam masjid ini ya.
Duduk masa yang sama kak. Ting jadi pahala dah. Jadi kita kerja hari-hari tak boleh pahala. Tapi betul dengan niat, kita mari pagi-hari sini, bangunan ni, 20 tahun sampai becek, jadi ibadat. Lepas tu semua ni berhajat kepada ilmu. Nak? Dan ada ilmu, ketah pun laku. Kalau tak ada ilmu, pitih pun hilang. Pitih 20,000 dalam bank, habis barang orang. Apa? Ilmu tak ada. Tapi bila ada ilmu, ketah kosong. Ketah kosong, dia lipat jual online. Orang beli, jadi naga, jadi rabbit, jadi adudu. Tahu tak? Dia panggil, lipat tu panggil? Bukan poligami. Origami. Tu contoh. Ketah kosong tak? Bila dah ada ilmu, dia lipat jadi pitih. Bila tak ada ilmu, pitih jadi siapa? Itu maksudnya. Jadi kita ubah daripada kerja kita adat, biar jadi ibadat. Tapi janganlah bila kerja aku ibadat dah. Aku pun nampak begini, aku kerja bermi bagi-bagi balik time, jadi ibadat dah mayabang. Kan? Itu ibadat khususiah. Dalam rukun Islam. Baik. Kemudian kita nak kontakkan dengan Ramadan. Ramadan ini bulan apa? Bulan ini bulan kita di-upgrade sebenarnya. Dia apa-apa pun dia upgrade. Orang agak orang upgrade. Kita beli apa? Motosikal. Kita tak akan puas hati dengan tu. Tukar cermin, tukar kabel, tak bubur baru kosing, nak suruh kau kemas lagi. Kita beli kereta Exia. Takkan pakai hot standard. Bagi kedai awak kapi je. Apa cabar 3 gitu koleh. Tukar side mirror, kabel. Itu upgrade. Mesti kehidupan kita ni sebenarnya penuh dengan upgrade. Mana bertambah baik. Dulu masa mula kerja, mula kerja permi, mesti ada salah seorang. Dulu masa mula kerja, jalan kaki ya? Ada tak? Ada jalan kaki ya? Kerja 6 bulan makan motor. Tapi budak motor baru sekarang. Faham? Tapi dia masuk 2 tahun dah kerja, EX5. Nampak? 6 tahun dah dia bekerja di sini, RZ. Itu upgrade. Faham? Makin baik, makin maju. Ni dak lawang, wajah. Faham? Nampak? Itu upgrade, benda lebih baik. Semua gitu. Dulu kita belum kahwin, baru-baru kahwin, numpang motor tua. Baru kahwin kan, numpang motor tua. Lapang berebu nak mandi junuk motor tua. Nampak tak? Kita dah kerja setahun dah, kita boleh menyewa sendiri. Itu upgrade tu. Lepas tu boleh ambil lenier, boleh ambil rumah dah. Bayar menang 100 bulan. 4 bilik, contoh. Maka biarlah diri kita ni pun ada upgrade. Upgrade di semua mana? Nisbah rohani. Kalau jasmani memang kita upgrade sama dah. Tahun 90-an dulu tengok bekas luar kau ni. Dia ni comel dah. Dulu makan kedai apa benda ni? Kedai apa? Kedai bawah rokok tu depan satu. Dah ni beri mula menyai. Ada upgrade. Tetapi rohani kita. Biarlah makin. Dulu 10 tahun dulu aku sembahyang tahajud tak pernah. Itu 2010. Ini 2020, 2021 aku sudah ada tahajud 2 rakaat setiap malam. Itu biar ada. Walaupun tak banyak tambah. Jangan dunia kita upgrade. Rohani kita tak ada. Jasmani upgrade. Rohani tak ada. Rugi kita. Biar today much better than yesterday. Kalau orang putih kecek lah. Biar esok lebih baik pada hari ini, lusa baik pada ini. Tulak baik pada ini, tungging baik pada tulak. Itu yang terbaik. Jadi kalau kita muhasabah ada tak? Maka begitulah. Kalau kita masuk nak faham bahawa kita kerja nak jadi ibadah, yang pertama kerja kita ni mesti niat dulu. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu dengan niat. Maksudnya ada amal yang sah dengan niat dan ada juga amalan tak perlu niat untuk sah tapi perlukan niat untuk dapat pahala. Kalau kita nak sembahyang memang kita niat, itu wajib niat. Kita nak puasa wajib niat. Tapi kalau kita nak berzikir tak wajib niat. Saja aku nak sebut subhanallah. Subhanallah, saja aku nak sebut subhanallah. Subhanallah, lelah pada niat itu rebuh tungging. Itu tak payah. Tetapi mesti ada kerana Allah.
Walaupun zikir, selawat pun tidak wajib berniat, tapi biar kerana Allah, jangan kerana lain. Nah, tidak kerana lain dengar, biar tu buih kat mulut pun zikir tak boleh pahala. Tidak kerana Allah. Jenis duduk dengar papa mai asar nak balik lambat lagi buka. Nak duduk dengar suara sejik. Slow. Tak rok je. Dia bunyi kheh-kheh lipat mari orang nak mari mayang. Dia tahu ada orang. Subhanallah, 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 subhanallah. Nampak? Ini masalah ni. Ni tipu setan gitu. Nak, tadi tak ada suspek. Jenis duduk saja pagi-pagi dah. Pukul 9 dulu sejik dulu lah surah. Walladzina amanu. Duduk perih dengar orang. Walladzina amanu. Duduk kerja. Jengok lagu ni. Faham tak? Ini rosak ni. Tak, berjelek kawan lengoh saja. Dia tak faham konsep. Kita gini mukhlisin lahuddin orang ya. Orang yang ikhlas. Maka kita niat dulu. Mari kerja apa? Kerana Allah. Apa Allah suruh kerja berming? Gini, kerana aku diperintah oleh Allah mencari rezeki yang halal. Ini aku kerja. Baru tu. Faham? Kerana Allah tu. Allah suruh kan? Talabul halal faridah ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal itu satu keparduan. Satu kewajipan ke atas setiap Muslim. Itu perintah. Nabi tolong siapa kita. Jadi aku keluar kerja. Atas kerja memang aku nak ke gaji. Tapi atas keseluruhan cari rezeki ni. Kerana-Mu ya Allah mu suruh. Sebab kalau nak kerja gaji bukan kerana gaji, rohoklah kita. Siapa nak kerja? Kata kita bio apa semua, boleh jadi pegawai permi seorang. Jadi ngarah kata CEO kata tahniah lah, awak boleh menjadi pegawai di permi kami. Boleh jadi warga negara warga kami. Jadi dia tanya dah gaji berapa, gini lah. Gawai kat lain. Kalau dengan standard awak ni, 3,500 kita bayar. Tapi kami nak beri 15,000 sebulan. Tapi bayar akhirat. Tembok lari bodoh tak kerja. Faham? Siapa nak kerja? Bayar akhirat. Tak? Ataupun ikhlas kerana Allah. Mari kita jabat. Ngeboh-boh tak lagi. Tak? Nampak tak? Itu sebab tu kita nak cari duit. Ada sumber pendapatan. Tapi pada keseluruhan, kita cari rezeki biar tu kerana Allah. Takut tak ada kerana Allah. Ada weceng gitu. Biar agak ada kerana-Mu ya Allah. Mu yang perintah cari rezeki yang halal. Kalau nak cari rezeki haram, belambak. Tapi nak cari rezeki yang halal, aku pilih. Bukan semua aku boleh ambil. Jadi kerana kerja tempat aku ni halal, itu aku bekerja. Kalau ada gitu, ini ditanda kerjanya ibadah. Yang kedua, kerjanya dia tanda niatnya betul, nak jadi ibadah. Dia integriti. Nama pitih orang bahang dia. Tu nak jadi ibadah tu jadi berjadah. Nampak? Dia jujur. Dia tak tipu bos dia. Tak tipu majikan dia. Tidak ambil kesempatan untuk menipu dan sebagainya. Barulah tidak cedera niat kita beribadah ni. Lagi mayat duha je kat 2 jam dah apa. Bawa mayat duha boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Lagi mayat duha. 2 jam suku duha. Orang mayat terawih alik. Tidak alik ke duha. Nampak tak? Pasal apa? Pasal tak betul ni. Minum kopi kat sekerat hari minum kopi. Masalah. Benda ni, tapi ni bukan peming lah. Atau Maybank. Ini contoh. Benda-benda faham tak? Benda-benda ni kita kena ada. Kalau kita jadi majikan, kalau orang bekerja dengan kita suka tak staff kita buat kerja tak tu? Tak suka siapa-siapa pun. Siapa-siapa pun gitu. Melainkan orang gila. Kalau kita jadi majikan, kita jadi owner. Kita suka ke tak staff kita ngaruh buat kerja? Tak kira lah ngaruh tu banyak masa. Jenis nipu kita. Kenapa kita tak suka? Bila kita tak suka orang buat tak molek ke kita, jangan buat tak molek ke orang. Mudah, simple. Nabi pesan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi
ma yuhibbu li nafsi. Kamu tidak beriman sehingga kamu suka benda-benda yang buat yang kepada kawan kamu apa yang orang suka buat kepada diri kamu. Mu suka orang buat baik kepada kamu, buat baik pada kawan kamu. Mu tak suka orang lebang mu jangan lebang orang. Dia gitu saja. Nah, itu kerja kita. Yang keempat, kita jaga yang wajib. Baru kerja jadi ibadah. Ni semayang tak? Tak jadi ibadah. Nah, tak semayang. Tak apa, pasal kerja aku ibadah dah. Semayang nak bayang semayang, apa minit kerja aku 8 jam ibadah. Nah, jangan main lagu tu. Kerana satu, ibadah kerja itu ibadah yang bersangkutan dengan amalan rukun Islam kita. Tak ada rukun Islam, orang lain tak kira. Rukun Islam pula semayang nombor 1. Umududdin as-salah. Tiang-tiang agama itu semayang. Tak ada semayang, balik awal. Nah, puasa ramai, puasa ada semayang dia kok. Nah, dia dah semayang habis puasa. Tak nak buat mana lagi dia. Mazhab mana tahu. Nah, dah semayang puasa. Nah, hak berat lagi semayang pun tak, puasa pun tak. Nah, faham? Tahu tak? Tapi hak tongong kali semayang tak, puasa tak, raya. Nah. Hak tu berat tu. Dah tak semayang dah order. Raya pula dengan spek-spek hitam dia. Hodoh. Habis ada Tok Imam tak? Ini masalah. Tapi Allah buat orang itu tak ramal. Dalam kampung ada seorang 2. Kalau ada 10 orang, hancur kampung. Nah. Nampak? Tak terawih saja, tak mayang garik. Macam-macam peseng. Nah, begitulah penyakit moral manusia ni begitu. Jadi sebab itulah kita nak jadi molek je. Molek kita ni bukan satu sama gitu macam getong gitu, macam getiak. Satu aliran. Jalan kita betul belaka berkurangan. Apa ni lebih, apa ni lebih, ni. Itu je, tak ada masalah. Nah, betul orang ni dapat syurga dengan sembahyang sunat, orang ni dapat syurga dengan sedekah, orang ni dapat syurga dengan banyak selawat, orang ni dapat syurga dengan bersuka tolong orang. Nah, ini jaga-jaga. Jadi biar kita ada satu jalan yang kita biar betul jalan, lepas tu kita berjalan dengan berlebih kurang kepada jalan yang sama. Kemudian rezeki yang kita dapat itu, ke mana kita belanjakan? Ke mana kita belanjakan? Yang pertama, betul ke tak cara kita ambil? Yang kedua, ke mana kita belanjakan? Waktu semua itu penting. Sebab ada kita pepatah Melayu kata rezeki jangan ditolak. Waktu tak boleh pakai kau. Kalau rezeki tak betul, orang yang nak uwi kita ada hak salah. Tak. Aku tak apa sedap. Allah, rezeki jangan tolak bah. Nampak kita pun puak 100 riyal. 100 riyal masuk hak arang sekali lekat perut. Bila lekat perut berasa sedap. Berasa sedap dia akan jadi yang kedua. Dia makan harang ni macam orang puang. Orang puang ni dan dia gendong sekali dengan hak lelaki, dia akan nak gendong pula kali yang kedua. Dia tak ada dah. Pertama kali dia aja gendong orang lelaki, gendong kali. Oh, hidup jauh. Jauh, duduk atas lampu belakang. Pergi dating. First time jalan dengan boyfriend. Rajin naik dah dengan ayah dia gendong. Hari tu pecah ekor gendong dengan bukan mahram. Duduk jauh. Tangan bukan besi belakang. Dia pegang tong belakang tangan. Dah pegang lelaki, dah first time. Tong hak tu lah hak fuk pandal. Dia buang belakang. Tapi balik sekarang, turun motor, dia berangang, suka tak dia gendong ni? Seronok tak? Nak naik pula? Dia akan nak naik pula. Naik kali yang kedua, dia tak pegang dah besi tu. Dia pegang tubuh dia sendiri dah. Kali ketiga, dia pegang tepi seluar kawan tu. Yang keempat, peluk gitu. Gitulah kalau kita makan haram. Teh sekali bola perut, mesti rasa sedap. Bukan sedap tu maknanya hak lain masing tak. Berasa seronok. Kita berasa seronok. Berasa nak pula. Batu dah habis. Dan ngetek pitih ayah sekali, ngetek sama. Kita tahu ayah kita buh kat Newiti, 200-300 kita ambil 10 riyal sehari. Dah akan 10 riyal setahun, 10 riyal sehari emak. Dia akan jadi istiqamah. Nampak? Dia gitu lah. Gitulah penyakit. Pasal kena ke kawan-kawan. Kena ke saing-saing. Hak teori tu, teori lah hak saing-saing. Oh, suka. Bila kita nasihat, dah ya. Dah betul dah. Tak molek ya. Tapi dia tak akan berhenti. Sebab apa? Sedap. Oh, jaga. Seronok. Dah bahagia tak? SPRN tu payah kena tu.
Faham lagi? Oh, 2 orang. Muka nakir, jeng. Nah, harta kita ni kan Tuhan tanya lagi. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Mu ambil ke mana? Ambil ke mana harta? Kita sudah kerja dah lah. Nah, jawab betul pula ke halal? Alhamdulillah. Lepas belanja buat beli benda. Kita nak jawab kau anak aku, aku. Nak jawab gitu. Jeng. Atas dunia macam-macam netizen boleh jawab. Mana aku musuh apa? Ya, tu dia boleh tulis. Dia jumpa guru lagi baru tahu. Nak, kita nak jawab kau. Jadi masa ni kita betul molek. Gobar. Liquid paper. Tahu tak? Siapa sini tak ada pernah buat salah? Cek kat tangan. Aku nak selfie dengan dia. Nampak tak? Tak ada salah belaka. Betul tak? Biarlah kita nampak kita ni banyaknya dak kena. Bila dak nampak dah banyak dak kena, tanda Tuhan nak jadi kita orang baik. Nabi kata iza aradallahu bi amrihi khaira bassarahu bi ayyubi nafsi. Bila Allah nak seseorang itu jadi baik, Allah akan jadikan dia mula melihat keburukan dirinya sendiri. Nah, banyaknya salah kau banyak salah betul. Ni dak ngaku salah mu. Nah, orang kata gini pusing kau ni, kata gini spin kau tu. Nah, hati-hati kita. Jadi ada 5 perkara ni, alhamdulillah, baru sempurna dah kita kerja sebagai ibadah. Dan kerja kita sebagai ibadah, di mana kita kena tukar pun, kita jadi orang soleh. Nah, kita niat nak cari rezeki yang halal, kita jaga semayang, kita jaga aurat, kita tak menipu orang, kita benda ni belanjakan apa yang kita dapat ini dengan cara yang betul, tanda kita bersyukur pada Allah. 5 perkara ni ada. Mu begitu kau jabat mana pun. Mu tetap orang soleh. Orang soleh bukan orang pakai jubah. Orang soleh bukan orang janggut panjang. Orang soleh bukan orang pakai piyah. Kalau orang soleh pakai piyah, aku soleh. 30 tahun orang pakai piyah. Faham lagi? Orang soleh ni orang yang apa? Apa makna soleh? Daripada kataan salahah, suluh, makna baik. Baik dengan Allah, baik dengan manusia itu. Tak ada kaitan jubah, tak ada kaitan piyah, tak ada kaitan serban, tak ada kaitan kaya rida. Soleh, baik. Baik dengan siapa? Baik dengan Allah, baik dengan makhluk. Itu ya orang soleh. Walaupun pakai baju batik, walaupun pakai baju seluar selek. Orang soleh. Jadi mu tukar jabat mana pun, mu tetap orang soleh. Tapi kalau mu orang koleh lemak orang ni. Arab panggil toleh, orang jahat. Orang Terengganu koleh. Nampak? Orang tak pakar. Mu pakar jubah apa pun tak pakar. Pakar piyah pun tanah orang merejah boleh kemuk lagi. Mu pakar serban kali pun kalau mu bukan orang baik, tak parai anak dara mu tipu bang, buh dalam buku kamu. Ini. Waktu kita bubuh dua ni pun baru baik dia jadi pula. Jatuh laut jadi pula, jatuh darat jadi pokok teriang, musangking. Pasal apa benih yang baik? Kalau benih tak pakar, tohut laut jadi mana? Jadi lanung. Nampak tak? Pirate Caribbean. Pasal benih ni tak molek dah. Dia gitu. Jadi, Rekah kata, jadilah orang soleh. 2 tekad nak masuk syurga. Innal ladzina amanu, pertama beriman. Kita beriman dengan rukun-rukun iman. Yang kedua, wa'amilus salihat. Dan mereka ini melakukan amal yang baik. Ini mana lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bila dah ada 2 keping tekad, iaitu beriman dan ada amal soleh, dia ini melakukan kebaikan, maka baginya syurga. Ada syurga. Masuk syurga bukan dengan benda lain. 2 perkara penting. Satu ada iman, kedua amal soleh. Kalau iman saja disebut dalam hadis, tidak ada amal soleh, masuk neraka. Walaupun tidak kekal, tapi kena bakar. Apa iman? Dia ada percaya kepada Allah. Mayang tak? Dia percaya pada Nabi Muhammad. Dia tak puasa. Dia percaya dengan para malaikat dan kitab-kitab. Minum arak. Dia percaya dengan hari kiamat. Judi. Dia percaya saja ada. Kata dalam hadis, kena bakarlah api neraka. Walaupun tidak lama, tidak kekal lah. Tapi ada orang kata, tak apalah kita jahat ke mana pun. Aku berjudi pun, aku dengar dah orang kata, akhir masuk surga kau, walaupun masuk neraka dulu. Walaupun aku main porong pun, aku akhirnya masuk surga juga. Ada yang cakap gitu.
Dia kata tak lama pasal aku dengar orang ngajar kata kalau kita jahat, kita masuk syurga, kita ada iman, tak lama kita masuk dalam 50,000 tahun duduk dalam api. Tak kamu duduk 50,000 tahun nak duduk dalam api. Muduk 5 minit je. Tu orang kena azah. Cabut kulit peti. Siapa 5 minit setar dia azah? Dak 5 saat, dak sampai setuh je. Serih tu kulit azah duduk dia azah. Yamaha jadi kulit. Padahal bukan dia letak gini. Dia turun serih setuh gitu je. Kulit tak ada. Dah nak duduk 50,000 tahun api. Sedap gamuk. Tak apa kalau kita jahat ke mana pun. Kita tu baik semula. Sedap gamuk. Mu ingat duduk dah setu. Faham tak? Mu duduk dah setu 50 tahun. Bahas tanah. Ni kita tu baik luar musim panas. Ni reduk ni. Kalau panas lagi. Matahari berapa? Berapa juta batu? 93 juta batu. Kiraan sains lah, tak apalah kita pakai lah. Walaupun Allah lebih mengetahui. 93 juta batu, 145 juta kilometer. Panas dah kepala kita. Dah cakap dah, cari tempat teduh. Kita dalam rumah ngari pun, macam kucing lanok. Kejap tobek luar, kejap masuk dalam. Panas. Nak duduk dalam api. Tak apa, aku main dengan mereka pun. Aku orang beriman. Tak lama duduk lah. Dia tak gamuk. Api, boh. Api ni benda dua sifat. Pertama, mengazab. Kedua, menghuduh. Huduh. Ratu cantik dunia. Dia nak boleh dapat ke ratu cantik dunia. Dia bertanding setiap negeri. Dapatkan dulu ratu cantik negara tu. Malaysia tanding biar dapat seorang. Paling cantik di Malaysia. Indonesia tanding pula paling cantik Indonesia. Apa ke Bahama, Barbados, apa benda, Uruguay, Paraguay, Managui. Akhirnya dapat 177 orang ratu paling cantik dalam negara masing-masing. Final. Final ni 10 orang last standing. Duduk 10 orang. Last kali dipilih seorang. Dipanggil Miss World. Miss World makna paling cantik di dalam dunia. Ikut undang-undang dia lah. Peraturan dia lah. Tak apalah kita terima. Memang comel lah. Paling cantik di dunia. Tak usah masuk api neraka. Mu ambil ngecium bola 2 tik. Mu bola ubang hidung dia. Cium cucuh. Jadi kau comel kau uduh. Belum masuk dalam api neraka. Bayanglah ratu cantik masuk api neraka. Tak usah kata 1000 tahun. 1 minit je. Muka jadi lebih pada zombie. Tu paling cantik. Dah kita tak masuk neraka uduh dah. Dah masuk. Faham? Faham lagi sipir kita. Dah masuk uduh dah. Dah kalau masuk, lu fikir sendirilah. Faham? Kena faham baik. Jangan cakap dengan neraka Allah. Jadi kita nak dua konsep kita. Kita orang beriman. Alhamdulillah kita orang beriman. Dan kita menjadi orang soleh. Upgrade menjadi orang soleh. Rumah upgrade dah. Semua upgrade belaka dah. Tapi kadang-kadang kita lupa upgrade apa benda ni diri kita sendiri. Jadi insya-Allah bulan Ramadan, bulan barakah dia panggil. Barakah di benda. Barakah mana ziyadatul khair. Maknanya benda-benda akhirat bertambah. Kalau bulan lain aku kurang baca Quran, bulan ni aku lebih. Sebab tu saya sebut macam dalam YouTube semua. Bulan Ramadan bukan bulan beramal. Bulan gandakan amal. Bulan lain kita sedekah seria sehari. Jangan kurang seria sehari. Lebih Alhamdulillah, lebih baik. Jangan kurang sedekah seria sehari. Bulan lain. Bermakna kita dapat sedekah 30 riyal sebulan. Tapi bulan Ramadan biar 10 riyal sehari. Kali dengan 30 jadi RM300 kita sudah bersedekah pada bulan Ramadan. Masa ni kita tak nampak lah. Kelebihannya bila kita mati. Setiap mayat bila dia mati dia minta Rabbi rji'uni. Ya Tuhanku, boleh tak hidup semula sekejap lagi. Sebab apa? Kerana la'ali a'malu salihan fi ma taraktu. Aku nak buat satu perkara amal baik yang dulu aku tak buat. Dalam ayat yang lain, fa'asaddaqa, aku nak bersedekah. Itu bulan gandakan amal. Bulan lain kita seria sehari. Bulan Ramadan 10 riyal sehari. 10 riyal sehari bermakna kita beri 300. Piti kita lampang berapa? Ada 3,000. Dah ada 3,000. 3,300 orang sayang. Allah beri kita hidup. Kawan kita apa orang dah? Duduklah kotak. KO. Tahu tak? Anak-anak kita amanah dah. Tinggal batu lesang.
Padahal Allah nak cabut kita dulu boleh. Tiba-tiba hidup. Saya nak 300 kali bulan Ramadan. Nak tukar dengan nyawa. Nak? Ganda amal. Bulan lain kita baca 50 ayat. 3 sehari. Jangan kurang. Siapa kurang 3 sehari, jeng apa tu. Dalam hadis kata, Man qara al-Qur'ana fi yamin wa lailin 50 ayatan lam yuktab minal ghafilin. Siapa baca Quran sehari semalam 50 ayat. 50 ayat lebih kurang 2 helai, 4 muka atau 6 muka je. 4 muka, 2 helai. 1 helai, 2 muka lah. Jarang 1 helai 3 muka. Nah, 1 helai, 2 muka, 2 helai, 4 muka. 50 ayat lebih kurang 3 helai. 3 helai itu mengambil masa dalam 5 minit. 5 minit je. Nah, itu baca Quran. Siapa baca 5 minit sehari lebih kurang, orang ini lam yuktab, namanya tidak ada di kalangan orang-orang lara. Orang tak baca Quran, tak sampai 50 ayat sehari, orang tu bahan lara bagi. Jadi kita muhasabah diri, kalau gitu aku bahan lara. Ingat hebat dah aku. Balara juga aku ni. Nah, maka upgrade. Biar keluar dari nama bahan lara. Nah, aku kena baca 3 sehari. Ini Nabi pesan. Soal apa pelan? Nah, Metro 64 muka. Sinabana 72. Faham lagi? Nah, ini 3 helai. 6 muka surat lebih kurang. Tetapi sekarang bulan Ramadan, bacalah 10 helai. 10 helai. 10 kali 2 muka, 20 muka surat. 1 juzuk, 20 muka saja. Nampak? Baca lepas subuh, tak ada kerja lagi, 1 juzuk. Lama mana? Kalau orang biasa, 25 minit. 1 juzuk. Nah, 2, ada 10 helai. Kalau kita tak sanggup, buat 2 helai selepas 1 semayang. Pas subuh 2 helai, pas zuhur 2 helai, pas asar 2 helai, pas maghrib 2 helai, lepas isya 2 helai. Habis 1 juzuk. Nampak? Tak lihat kita buat tengah malam. Tengah malam. Sebelum tidur, pergi ambil wuduk, baca Quran. 25 minit. 1 hari, 1 juzuk. Nabi 2 kali khatam bulan Ramadan. Tadarus dengan Jibril. Kita sekali tak apa dah. Nah, takut dak khatam-khatam 18 kali Ramadan. Dak khatam-khatam. Ini takut rugi gitulah. Kita lupa nak upgrade diri kita. Maka orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, masa Nabi bersama Nabi hidup hari itu, kalau bulan Ramadan, Aisyah kata dia gandakan sedekah, banyakkan sedekah. Dan kalau dia baca doa dia baca banyak kali. Kata Aisyah, Nabi banyak sangat bulan Ramadan sebut Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau lah Tuhan yang suka beri maaf, lagi pula sangat mulia, maka berilah maaf kepada aku. Banyakkan sebut bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau ni afuwun, Tuhan yang sangat memberi maaf. Sebut sama. Doa tamu tu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan nak sampai ke cering kilat kacang 40 kali sebut. Dalam 40 kali sebut, saja Tuhan terima, Allah maaf kita. Oh, beres lalu. Dalam kereta tu biar ada tasbih. Jangan gantung situ. Jadi pening kepala bawa nyu duk tengok tasbih. Ambil tasbih buah kat tepi ibu dalam locker tu. Nak pergi mana? Nak pergi KL. Masuk AJ, ting masuk tu, pegang tasbih. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tak sibuk kan? Betul tak? Dak sampai Bukit Besi. Kita test dah lebih kurang 7 kilo. Berapa? 300. Kita orang awam istighfar 300 kali sehari. Jangan kurang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 300. Kalau bawa kereta 7 kilo, 6 kilo, habis dah. Boleh simpang dah sebab. Tapi kalau kita tak buat, sampai matilah. Pasang lagu lah. Wah, pusing balik di Siti Nurhaliza. 12 lagu. Tak boleh sampai ke Temeluk. Jadi kalau 300 tasbih, maknanya astagfirullah. Aku minta keampunanmu ya Allah. Dalam 300. Satu Tuhan terima, beres dah. Bukan berat. Agama mudah. Inna dina yusrun. Agama sebenarnya mudah. Tak ada berat. Yang berat, dunia berat. Agama mudah.
Sebab tu dah dalam 12 bulan, bilakah wajib puasa? Quran kata ayyaman ma'dudat. Hari-hari tertentu saja. Bila? Ramadan saja. Nah, bulan lain tak wajib puasa. Itu panggil agama tu mudah. Yang beratnya dunia. Sebulan saja wajib puasa, malam boleh makan, siang saja puasa. Mudahnya agama. Tak boleh nak puasa Ustaz pasal baru aksiden rebah motor. Maknanya patah kaki. Sakit kat ni baru balik hospital ni. Faman kana minkum maridan. Maka siapa kalangan kamu sakit, fa'idatun min ayyamin ukhra. Dah apa dak puasa? Aksiden kan? Dah wajib puasa. Boleh makan 3 hari. Hari rasa lega dah, baru wajib puasa. Hari sakit 2-3 hari, dah wajib puasa. Fa'idatun min ayyamin ukhra. Qada lepas raya. Bilangan berapa hari yang mu tinggal. Itu mudah kan agama? Musafir boleh buka. Man kana minkum maridun aw ala safarin. Siapa yang sakit atau sudah musafir. Musafir boleh. Musafir jauh lah, jangan nak pergi Kedah Dua Ya. Musafir maknanya yang boleh kosong semayang. Lebih kurang 85 hingga 90 kilo. Kita punya destinasi. Daripada sekarang Kuala Terengganu, duduk sini, nak pergi mana? Nak pergi ke Paka, YTR. Itu sudah 90 kilometer. Maka kita keluar daripada sini, ni bukan bandar. Siapa Masjid Ladang, bukan bandar dah. Masjid Ladang orang bang, Mayang Lohor boleh dah, jamak kosong. Bila dah boleh jamak kosong, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau kita fikir-fikir, kalau aku kenderaan aku sedap, maybe aircon pun sedap, tak berat mana, tak ada apa keberatan, walaupun nak pergi jauh, baik aku meneruskan puasa. Itu lebih baik. Wa ang tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu meneruskan berpuasa, itu lebih baik bagi kamu. Tapi kalau orang yang rasa dah berat, jadi tak boleh nak memandu, dia berbuka. Itu menunjukkan agama ini sebenarnya mudah. Yang payah, cari dunia. Akhirat mudah. Kita bangun pagi, hanya 2 rakaat, wajib sembahyang subuh. 5 minit, siap. Tapi kita nak carilah 9 pagi, nak jembel 1 tengah hari tu, nak cari witis tu, biru muka. Faham lagi? Tahu tak? Betul tak? Benda agama ni sikit je. Hak berat tu. Kita Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa baca 1 huruf daripada Quran, 1 huruf. Falahul hasanah. Dia dapat 1 pahala. Al hasanah bi asyri amsariha. Setiap 1 pahala huruf tadi, double 10. Temple pay. Bukan double pay dah. Nampak? 10 kali ganda. Kita kerja sini, kalau kerja hari Minggu, berapa kali bayar gaji? Double pay. Double pay. Kalau 6 riyal, jadi boleh 12 riyal sejam. Tapi kalau baca Quran, kerja dengan Allah, 1 huruf, 10 kali ganda. Siapa baca Bismillahirrahmanirrahim, dia dapat 190 pahala. Kerana Bismillah 19 huruf. Siapa baca sekali Fatihah, dia akan dapat 1560 pahala. Kerana ada 156 huruf. Bayang orang baca Yasin. Bayang orang mok kita itu duk baca Yasin, baca apa. Bayangkan orang baca Al-Baqarah, surah Al-Mulk dan sebagainya. Apa? Bila kerja dengan Allah, mesti dah bayarannya lumayan. Pasal apa Allah bayar lumayan? Kerana Allah ni ghaniyun 'anil alamin. Dia lebih kaya pada alam ini. Kita nak cari gua ni, nak dapat Bismillahirrahmanirrahim. Ada lebih kurang 5 saat je, 190 je. Contohlah, padahal 190 tu lebih lagi. Siapa sini gajinya 5 saat, 190 tak boleh. Perdana Menteri baru 18 riyal 5 minit. Nampak tak? 18 riyal 5 minit. Kita 190 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 3 saat. 190. Fatihah 30 saat. Atau 40 saat. 1560. Siapa sini kerja 20-30 saat 1560? Ada. Nampak? Maknanya mudah tak? Mudah. Hak payah, dunia kita tu payah. Nabi kata, man qala subhanallah tamla'ul mizan. Siapa sebut subhanallah sekali je, penuh sebukit-bukit. Macam bukit dia punya neraca.
Subhanallah sesaat setengah. Subhanallah sesaat. Nah, wa man qala subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Siapa sebut dua, subhanallah, alhamdulillah, maka dia dapat dua benda, neraca dia penuh lagi. Nah, kita boleh dua patah cakap gaji penuh 2 tahun, siapa nak bayar? Hak kerja nukang tu pun boleh 20,000 sebulan. Hak nukang hak mahkamah tu lah, hak katok mentukur tu. Faham lagi? Nukang kau, cuma paku tak tahu. Faham lagi? Nukang rumah batu tu murah tu. Waktu 80 ya sehari. Nah, 23 kilo paku nak berhabis ni. Katong. Cari 100 ya. Hak pakai rambut tu, kulit naka. Faham? Tu mahal gaji tu, dia masuk tu. Nah, bangun. Dah ya Arif masuk. Duduk. Cakap babai kurang. Keletung katok tuti tuku. Paku ada sekarang 20,000 pula kau. Faham lagi? Hak gitu pun tak dah nak ambak dengan subhanallah tadi. Nah, batulah nak khabar takut kata agama memberatkan kita. Dak, hak berat dunia. Agama ringan. Mudah sangat kita nak kupu. Nah, Allah bayar lumayan. Tapi berapa kita tidak minat? Kerana bayar lambat ni lah. Bayar hari akhirat. Nah, jadi jenis kita ni jenis nak derah. Khuliqal insanu min ajal. Dijadikan jenis manusia ni ada satu aplikasi dalam diri dia, gaduh. Maka kalau bayar derah, pergi bawah. Nah, bayar lambat malas nak kerja. Kita yakin dengan ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah, tapi oleh kerana bayarnya lambat lagi pada masa, maka kita jadi lemah semangat lalu. Tapi kalau bayar bulan, beres. Tak ada masalah. Kita jadi semangat lalu. Bulan boleh gaji. Nah, kita nak kerja office boy gaji 1 juta. Bayar pada masa. Tambah kita. Pasal kita nak derah. Sebab tu kita bila ada sikap nak cepat, benda yang lumayan, kita tidak berebut. Melihatkan kepada nak belanja tu lambat lagi. Nah, kita nak belanja cepat. Nah, biasanya orang nak belanja cepat ni dia akan dapat bayaran murah. Nampak? Lepas tu kalau orang ada kerjaan nak ambil tanah. Nah, orang lain saing belaka dah. Ditawarkan selok 150,000. Nak majukan situ. Bayar saing lalu, saya dengar 150,000. Tapi orang ada ilmu tak saing lagi, relax. Faham lagi? Retail lawyer tu jangan saing lagi. Jadi dia up lagi. 5 kali buat serah, 5 kali up. Tu kata cerdik. Tapi lambat lah. Nampak? Kita ni masalah, kita ni yakin dah dengan apa yang ada pada sisi Allah. Tapi kita ni jenis perangai nak derah, maka kita jadi duk tangguh lama. Memang kita tahu nak baca Quran, nak bangun tahajud. Daripada 20 tahun dulu dah kita kelebihan bangun tahajud. Tapi oleh kerana tidak ada kekuatan, sampai learning. Bangun cing. Faham lagi? Kita tak boleh pun bangun, nak ambil wudu, nak sembahyang 2 rakaat, nak minta doa, nak tidur balik. Tak boleh. Apa? Tidak ada taufik. Hidayah ada dah. Lepas tu penceramah bila habis kadang-kadang dia kata, wabillahi hidayah, wat taufiq wal hidayah. Taufik dan hidayah. Hidayah nampak benda tu comel, tapi nak buat tak boleh kalau tak ada taufik. Ada taufik boleh pergi. Ada orang ceramah dalam masjid mana tu. Jadi orang paki biras sampai kat pagar rumah dia. Hidup luar. Kata orang buat benda lah ni. Orang ada orang ngajar lah ni. Bagus tengok budak-budak orang pakai pergi ramai-ramai. Dia tahu benda yang ada tu bagus. Tapi dia pergi. Dia tak pergi. Dia tanya saja je. Dia tidak ada taufik. Taufik ni khalqu qudrah li ta'atillah. Kekuatan yang Allah kurnia dapat buat benda yang betul. Dia tak ada. Dia cuma tahu jalan orang duk gitu bagus. Dia nak gerak tak boleh. Kita gitu lah. Banyaknya tak ada taufik. Banyak benda baik yang kita tahu, kita tak boleh buat. Kita tahu hubung silaturahim itu benda yang baik kan. Menguntungkan kita. Tapi kita tak hubung silaturahim. Siap balas dengan adik-beradik. Kita tahu maknanya yang kita sedekah dengan sama kaum kerabat itu lebih baik daripada sedekah orang jauh. Kita tak sedekah. Kita tak cara anak beranak. Kita cara orang jauh-jauh tu. Pasal nampak glamour sikit orang viral. Nampak tak? Benda-benda ni kita perlukan taufik pertolongan Allah. Nak datang pertolongan Allah,
kita kena betul. Nah, insya-Allah. Orang Perming fahamlah tu. Nah, ada belaka dah. Cuma kita betul lah dalam sikap kita, dalam cara kita menangani masalah, cara kita berhubung dengan siapa saja, gunakan yang terbaik. Kita jadi bos, kita mesti ambil kesempatan. Apa kesempatan? Untuk buat kebaikan pada orang bawah kita. Sebab orang bawah kita nak buat tak boleh, dia tak ada kuasa. Nah, kita dah ada kuasa. Aku guna kuasa aku untuk ihsan, untuk buat baik dengan staf di bawah aku. Barulah jadi comel. Nah, bila bos baik, dia nitah jalan awak-awak kerja staf nampak oh, bos. Oh, bagus dia. Nah, dia akan kata bagus. Malaikat amin tak? Amin lah. Dia kata baik. Nah, pasal apa saya baik? Tapi kalau tak bagus, orang kata baik kok kalau depan. Kalau belakang, kalau kita jahat dengan staf, kita tak baik dengan staf. Kita nitah awak datang. Gila ni. Nampak? Nampak? Wih, datang tu. Nampak tak? Gitu je. Nah, office boss nak guna kuasa dia untuk buat ihsan semua tak boleh. Kita jadi CEO, kita jadi pengarah, kita jadi pengurus, jadi manager, kita ada kuasa. Guna kuasa kamu. Untuk apa? Untuk buat baik. Sebab kita hidup nak jadi orang baik je. Bukan nak jadi orang comel. Faham tak lagi? Nak jadi orang baik. Orang comel tak masuk syurga. Faham tak lagi? Comel tak masuk syurga. Tak boleh masuk ke comel. Kita nak masuk syurga dengan pojang kita tak boleh. Nak masuk dengan kulit putih tak boleh. Nak masuk dengan apa tak boleh. Iman dan orang itu baik. InsyaAllah kalau tidak dapat banyak pun sedikit kepahaman. Supaya kita dapat fahamlah. Apa saja kita adalah hamba Allah. Di mana kita bekerja kerana Allah. Kita tengok soalan yang ada dihantar di hadapan saya, dia lebih kurang dalam 30 soalan. Kalau kita jawab detail, panjang lebar, siap dengan beberapa hadis, kita akan selesai malam hari raya ni. Jang ada tak? Jang. Tak ada jang? Kita dah ingat pakai jam. Minyak jang saya? Minyak. Tak apa? Mana? Shopee. Baik. Comel dia tarik lagu ni. Jadi sebelum kita jawab soalan, kita nak bagi tahulah apa benda ni. Orang yang bertanya ni lebih banyak pahalanya daripada orang yang menjawab. Itu kena faham baik-baik. Lepas tu jangan malu tanya. Sebab asbab dia bertanya, kita boleh berkongsi pengetahuan. Itulah. Sebab kadang-kadang setan jahat. Kita nak tanya dia cocok. Temu jangan tanya kat dia orang kata bodoh. Nampak? Kita pun tak tanya. Bila kita tak tanya, pak mati bodoh. Dia nak suruh tu je. Dia helah dia, bijak dia. Biarlah soalan bodoh pun. Kadang-kadang ada orang apa soalan bodoh kita tanya kau. Memang biar dia jangan marah. Dia apa soalan bodoh tu Ustaz? Dia bodoh. Faham lagi? Nampak tak? Dia gitu. Tak usah malu. Bulan Ramadan, bulan yang terbaik untuk sedekah. Soalan saya, jika seorang itu utamakan sedekah dulu di bulan Ramadan ini berbanding bayaran hutang dan individu jika dia ada hutang dengan orang, adakah harus atau tidak digalakkan? Baik. Dia kata kalau kita berhutang macam mana? Kan digalakkan bersedekah. Maka kalau kita berhutang, dia dengar baik-baik. Hutang ini, dia ada bayarnya dua hukum. Pertama sunat, kedua wajib. Bilakah sunat bayar hutang? Itu kena faham. Nampak? Sunat bayar hutang bila tempoh perjanjian belum tiba. Okey? Kita hutang, janji nak bayar bulan 5. Sekarang bulan apa? Bulan 4. Okey? Maka tak wajib bayar. Kalau kita bayar kau sekarang, sunat. Itu kena ingat sampai bila-bila. Bila wajib? Bulan 5. Berapa bulan? Dalam janjian 16 hari bulan 5. 16. Bila 14 tidak wajib. Sunat. 15 tak wajib. Sunat. 16 macam dalam janjian wajib. Dia kena faham. Jadi sedekah dia tidak ada wajib. Dia sunat sama.
Maka kalau kita sekarang nak sedekah, bulan Ramadan, kita ada hutang orang. Hutang ni bayar lepas raya. Maka sekarang sunat kita bersedekah. Dan kalau kita nak bayar hutang juga, sunat. Dua-dua sunat. Cuma bila kamu buat bayar hutang dulu, dia melepaskan beban kamu. Nampak? Jangan kata sekarang bayar hutang wajib. Sekarang tak boleh sedekah, mu ada hutang orang. Walaupun aku ada hutang dengan orang, aku tak wajib bayar lagi sekarang. Wajib bayar lepas raya. Maka sekarang tidak dilarang sedekah. Maksudnya, kalau kita sudah sampai masa bayar hutang hari ini, tapi kita ada duit tak guna untuk bayar, kita bersedekah, haram. Situ baru sunat jadi haram. Faham lagi? Sebab apa? Sebab yang wajib mu tak buat. Mu buat yang sunat. Sedekah itu tidak haram. Perbuatanmu membelakangkan kewajipan. Itu haram. Jadi sebelum sampai tarikh yang dijanjikan, kamu sedekah, tidak haram. Kita faham. Banyak benda ni akan berlaku dalam kehidupan kita. Tapi kita kena faham lah. Bila masanya bayar hutang itu wajib. Bila masanya sunat. Selama belum sampai tempoh yang dijanjikan bersama, yang dipersetujui bersama, maka hukumnya belum wajib. Walau bagaimanapun ulama tetapkan, walaupun belum sampai tarikh, bayarlah hutang awal-awal. Bab hutang sedekah kalau kita tak sempat bayar, tak sempat sedekah, tak membebankan kita. Tapi kalau hutang tak sempat bayar hutang, dia akan disoal. Cuma tapi hutang dia gitulah. Nyakit orang berhutang ni bila dia nak bayar, dia nak berhutang dia cari kita. Bila tak nak bayar kita kena cari dia. Betul tak? Saya ni Tuhan ujilah daripada muda sampai sekarang orang berhutang. Seorang tak pernah bayar. Nampak? Hak 10 riyal pun tak bayar, hak 1,000 pun tak bayar, 5,000 pun tak bayar. Tak tahu ramai mana dah. Dan saya tak minta. Gitu lah. Tak ada mulut. Kalau pak nak minta hutang. Dah berhutang anda bayar. Tu ujian, tu uji. Macam-macam hak bawa bini, hak bawa tokak, hak ni macam-macam pesen. Biar dia ke ayat. Nampak tak? Dia pakai ayat apa dia ada buat tukang. Kita duit gitulah, duit bayar duit kita ada beri. Hak 300 tu biasa. Hak memang bawa bini, bawa apa, bawa anak. Hak tipu. Macam-macam pesen orang. Kabur kad kena ambil seduk di bank. Jadi nak kederah. Tak ada arah nak tuju mai rumah ustaz. Nak pakai 300. Lusa saya kata. Lepas ni tengok kita lari. Ngebini-bini tembau. Tak ada buat kan? Tuhan nak suruh kenal jenis manusia. Boleh buat montaj kamu? Faham lagi? Kereta nak kena tarik. 3,000. Maybe. Berapa bulan tak ayah? 3,000. Tak ayah pas cleaning. Tapi up status, bijak-bijak mahu lah. Hadis lah apalah. Macam-macam nasihat orang. Natang ni hutang ke tak ayah? Nampak tak? Itu jenis manusia, betul tak? Orang tak tahu, tapi kalau kita bayar jeng, dia habis malu dia nak beranak dia. Tak bayar. Faham? Itu jenis perangai manusia. Jadi ingat, hutang orang walaupun belum sampai wajib bayar, kita bayar, sunat. Nampak? Jangan jenis hari hutang tak bayar, sedekah. Hak wajib tak buat, hak sunat buat. Tak pakai kawan. Tapi orang tak tahu, orang ingat hebat. Bagus dia ni, bagus. Rupanya hutang orang tak bayar. Jenis cari nama lagu tu. Buat kebaikan. Ada satu kali tu, saya kuliah, ada satu negeri tu lah. Dia ni bila saya ni kuliah, khabar ke PA, tidak ada makan. Tak mau jamu-jamu tak mau. Sebab kita tak mau makan duit masjid. Walaupun halal, ada ulama kata boleh. Tapi tak seronok guna duit masjid. Kadang-kadang makan, jemaah duduk tengok kita makan ketuk imam ni. Orang duduk perhati tengok. Jadi nak kuliah boleh tak ada makan. Kita akan makan kedai dengan awak-awak kita senang. Jadi ada seorang ni dia korporat. Dia memang korporat. Dia pakak pengurus. Dia ni dia akan ikut kita pergi makan lepas kuliah. Negeri tu je lah. Jadi kita tengok makan. Dia akan ajak makan tempat mahal-mahal. Kita kedai-kedai mamak tak apa dah. Nasi orang apa nak tidur. Malang pun apa pukul 11-12 makan. 500-600 lah 5 orang makan. Lepas makan dia akan sweat dengan kak dia.
Oh, bagus dia ni. Baguslah dia sedekah. Rupanya dia pergi keliling masjid. Natang. Sumpah tu. Tak nak guana. Jadi malu kohong muka kita. Kita dah lah kapal. Jadi orang masjid kata, guana gitu ustaz. Kapal tak mau makan. Tapi mai keliling sini pula. Dia tak kata saya suruh keliling. Dia kata dia makan dengan ustaz malam. Dia masalah belaka. Macam-macam. Faham lagi? Macam-macam biasanya. Kalau jenis PA minta waiting dengan masjid, jeng kita. Tapi kena pecah lah. Ni ada baru pula, kes baru. Mulai ada, kata dah jangan minta waiting orang. Orang waiting, ada rezeki kita. Orang banyak, rezeki banyak. Orang sikit, rezeki sikit. Orang tak tak ada rezeki. Balik lah pada. Kan? Tunggu buat apa ke situ. Dah, dia kira 5, 6 ribu, 4 ribu, 3 ribu, ikut suka hati dia. Kita boleh tarik. Ini masalah. Ini jaga-jaga bak duit. Betul ke ada pendapat mengatakan tak boleh salat tarawih kalau qada salat fardu yang ditinggalkan dulu. Baik. Ni tak susah. Biar susah lalu hari ni. Kalau kita ada hutang fardu, kemudian kita nak buat yang sunat, boleh. Cuma dalam hadis Bukhari Nabi pesan, "Fadainullah ahaqqu an yuqda." Hutang Allah itu lebih baik kamu bayar dulu. Situ duduk tepatnya. Ulama ni dia bukan macam kita bahan rambang waktu bebek hukum. Dia ada sandorang dia. Yang tak ada sandorang, netizen dia panggil. Itu bukan ulama. Hutang Allah wajib kamu jelaskan dulu. Sama hidup ataupun mati. Kalau orang mati, dia ada hutang Allah. Dia tak bayar, tak pergi lagi haji. Wajib kena cerai harta dia 3,000 untuk pergi upah haji dulu. Baru boleh faraid. Tidak haram faraid. Sebab apa? Tak bayar lagi hutang Allah. Begitu juga kita ni. Bila ada hutang fardu tak bayar. Kita solat wajib tinggal. Wajib kena qada 4 mazhab. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali. Wajib. Tak ada maaf. Wajib qada. Tapi nak buat hak sunat, ada 2 pendapat. Pendapat pertama, lagi tak buat hak wajib, tak boleh buat hak sunat. Saya ambil pendapat yang kedua untuk kita orang ramai amalkan. Buatlah dua-dua. Yang wajib pun kita buat, iaitu qada. Yang sunat pun kita buat bersama. Jadi masa kita tarawih, malam kadang kita qada. Jangan duduk tarawih, semua hak qada tidak bayar. Macam kita kalau hutang orang, Nabi kata, kita hutang orang RM100. Atau hutang orang RM1,000. Time nak bayar, sunat beri hadiah. Itu sunnah Nabi. Contoh kita hutang RM1,000, kita bayar RM1,100. Sebab menghargai budi dia. Sanggup hutangkan kita masa kita susah 2 bulan lepas. Maka ini hadiahnya RM100. Itu bukan riba. Riba ni tuan hutang minta. Nak hutang aku RM1,000 boleh, bayar RM1,100. Itu riba. Tapi tukang yang berhutang tu beri lebih. Itu bukan riba, itu sunnah. Orang hutang kita RM1,000, dia bayar RM1,000 atau bayar RM100 hutang, dia wahipah sekilo. Tak sekilo tu hadiah panggil. Tapi kalau dia hutang tak bayar, dia wahipah saja. Kamu rasa gua ni. Begitulah dengan Allah. Hak wajib pun tak bayar kata. Mu sembahyang tarawih. Itu maksud faham lagi? Faham? Jadi buatlah berganding. Tengah malam bangun untuk qada. Qada kamu akan jadi selesai dan dikira tahajud kerana buat selepas tidur. Soalan seterusnya. Seorang haji bertanya dalam keceknya, lepas balik ada tinggal puasa tapi tak ingat banyak mana dah. Nak kira gua ni, nak ganti puasa dan bayar fidyah. Seorang haji. Padahal seorang sudahlah haji terusnya. Macam nak mampu haji ni. Dia begini, bila kita dah tinggal banyak, memang apa-apa pun dah banyak, dia jadi masalah. Dah banyak masalah. Sikit-sikit kita ingat. Jadi bila dah tak ingat, banyak mana tinggal puasa, maka wajib kita kena anggar. Dengan satu jumlah yang kita rasa sudah sedap hati kita, inilah jumlahnya lebih-lebih kurang. Maka kita qadalah dengan jumlah tersebut. Contoh, kita buat jumlahnya kalau selama ni aku daripada duduk lara lama, ada gamuk-gamuk sebulan aku puasa 10 hari je puasa. Ambillah 20 hari qada, dah mana tinggal? 10 tahun, 20. Maka 200 hari. 200 hari qada. Aku rasa gitulah lebih-lebih kurang. Biar ada anggaran. Nampak lagi? Anggar. Tepat tak boleh dah pasal tak ingat. CCTV tak ada masa bahang nasi itu.
Nah, jadi anggaran dengan satu total, satu jumlah yang sedap hati. Maka kita pun qada. Tiba-tiba bila kita qada, tak cukup. Fa amruhu ilallah. Kurang 2 hari daripada sebenar. Maka Allah Maha Pengampun. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Tiba-tiba kita qada lebih 2 hari. Nah, dia 198 hari dia tinggal puasa. Lagi qada 200. 2 hari tu kata ulama jadi puasa sunat. Boleh pahala ke dia. Nampak lagi? Kemudian fidyah, tengoklah ganda tahun. 10 tahun dulu kita tinggal 2 hari puasa. Kita tak qada sampai sekarang baru nak qada. Maka qada tetap 2 hari. Tapi 2 hari itu kalau fidyah 2 cupok kali 10 tahun. 20 cupok. Bermakna kalau mu daripada balik umur 60 baru nak puasa 2 trailer. Nah. Bolehkah seorang sunat tarawih buat 8? Tidak, dia tidak akan dapat pahala tarawih, hanya dapat pahala qiyamul lail saja. Ni ada viral sehari 2 ni tak. Dia gini, benda ni benda khilafiyah. Maksudnya perbezaan pendapat. Ulama ni berbeza pendapat. Bila berbeza pendapat, itulah kebaikan kita bagi orang awam. Tapi oleh kerana kita tak pandai, benda yang baik jadi keburukan. Dua abaloh. Dan kan khilaful a'immah rahmatun lil ummah. Nah, perselisihan pandangan imam-imam besar sebenarnya rahmat bagi kita orang awam. Nah, sudah jadi azab. Apa? Pasal nafsu. Kakek belagak nak tunjuk. Nah, ustaz nak tunjuk dia pandai kali. Nah, orang netizen nak tunjuk dia ni bukan orang bodoh. Nah, jadi masalah. Nah, jadi gini, ada pandangan mengatakan bahawasanya kalau kita buat tarawih kurang pada 20 tidak dinamakan tarawih. Dinamakan qiyamul lail. Maka dibayar pahalanya mengikut nama qiyamul lail. Itu je masalah, benda kecil je. Tapi kita highlight pandai dalam Facebook jadi balah habis. Pendapat yang kedua, membuat sekurang-kurangnya 4 rakaat dinamakan tarawih kalau niat tarawih. Nampak? Jadi selesai masalah. Membuat 8, buat 20, 36 itu adalah tarawih pada sebahagian pendapat. Tak ada masalah. Nah, jumhur ulama 20. Nah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali 20. Nah, sebahagian ulama hadis, bukan jumhur, sebahagian saja 8. Nah, mazhab Maliki yang duduk di Madinah 36. Itu pandangan yang berbeza. Tak ada pun kata orang ni tak sah, orang ni tak sah. Nah, jadi hati-hatilah. Soalan seterusnya. Kita tarawih 23 nak buat dengan witir. Siapa ke 18 berhenti ada musaqah. Macam mana dengan solat tarawih itu? Tak ada masalah. Kalau awak sudah buat 4, maka dikira 4 rakaat dipanggil dapat 1 tarawih. Awak 4 lagi dapat 1 tarawih. Awak 4 lagi 1 tarawih. Awak 18, awak sudah dapat 4 tarawih. Belum sampai 5 tarawih. Ada berhutang 2 lagi. Awak buat 2 lagi, jadilah 5 tarawih. Jadi kalau awak buat 18 saja, lepas tu tidur dah buat dah, awak sudah dapat 4 tarawih. 1 tarawih 4 rakaat. Jadi 16 rakaat sudah 4 tarawih. 18 ada lebih 2, jatuhlah pahala sembahyang sunat. Soalan seterusnya. Kalau sahur tengah makan daging gula, dengar subuh pada lekat tekak, boleh kasih minum air? Batal tak puasa saya? Cari pasal belaka ni. Nampak tak? Dia pandai cari pasal. Nak bagi amal sedap kerja. Hampir semua kitab-kitab fiqh kata siapa yang bersahur kemudian ada sesuatu tersangkut pada dadanya atau ada pada lehernya. Faham? Lalu dia minum air selepas masuk waktu subuh. Hukumnya harus. Kerana apa? Menyelamatkan nyawa. Dah pahala batal lah. Puasamu batal. Okey, mu dapat pahala nak berpuasa saja. Batal. Tak batal kau ni. Main sedap gamuk tak batal. Dah berdosa. Yang penting itu, kamu tidak berdosa. Orang lain minum air berdosa dah. Mu tidak berdosa. Kenapa? Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Dah kamu sembah sini, jangan biarkan kamu binasa. Nak buat sesuatu. Walaupun sesuatu itu menafikan sah ibadat puasa. Puasa batal kerana syaratnya sudah ternafi. Tapi kamu tidak berdosa. Macam orang puang, dia batal kerana haid tak berdosa.
Apa hukum perempuan makan pil penahan haid dalam bulan Ramadan kerana tidak mahu meninggalkan puasa? Hukumnya harus ma'al karohah. Perbuatannya tidak dilarang syarak, tapi perbuatannya kalau bolehlah tak usah buat macam tu. Baik, yang pertama, harus dia makan pil supaya tidak datang haid, biar datang lepas raya lagi. Kerana dia nak puasa sebulan penuh. Hukumnya harus. Maksud harus ini tidak diharamkan. Bilakah harus dia makan pil untuk puasa sebulan? Dua syarat. Pertama, tidak memudaratkan. Yang kedua, benda itu bukan benda yang diharamkan. Nah, kalau benda jenis ubat haram tak boleh makan. Yang kedua, ubat itu tak merosakkan kesihatan dia. Dia makan jadi rosak kesihatan, haram, tak boleh. Nah, jadi maksudnya dia sama macam alat apa benda ni, perancang kehamilan, perancang keluarga. Dia harus dengan maksud makruh. Bukan haram, tapi syarat tidak memudaratkan kesihatan. Sama dengan telampih. Makruh kalau nak puasa. Kerana apa? Kerana benda puasa dalam keadaan haid tak puasa, itu adalah adat yang Allah tentukan bagi kaum wanita. Isteri-isteri Nabi mok-mok kita dululah, ibu orang beriman. Sahabat-sahabat perempuan dulu, mereka sampai masa puasa, sampai masa haid. Cuma ulama' fatwa, kita makan pil supaya tidak haid, supaya dapat tawaf, untuk balik bersama jemaah ke Malaysia, kerana susah nak pergi balik, hukumnya harus, tidak makruh. Kenapa? Kerana ada mudarat di situ. Tambangnya besar, nak pergi balik, payah. Kan benda nak selesaikan tawaf kan dia kena suci daripada haid. Itu lain. Ini kita duduk negeri kita dah. Biarnya haid ni lah. Qada lepas raya. Tapi siapa yang buat juga tidak haram. Syaratnya, pil yang tahan haid itu tidak mudarat. Soalan seterusnya. Hadis 10 malam pertama rahmat, 10 malam tengahan maghfirah, 10 malam terakhir ada pembebasan dari neraka itu. Sahih ke tidak? Orang nak tanya sahih ke tidak. Kalau kita mengaji hadis, orang tanya hadis sahih ke tidak. Nampak tak? Ditanya martabat hadis. Hadis ini bukan dua martabat. Kalau sahih ke tidak, kita jawab sahih. Tapi kalau ditanya hadis ini hadis sahih atau bukan? Jawapannya lain. Hadis ini hadis dhaif. Sebab kalau kita jawab tidak sahih, maknanya bukan hadis. Sedangkan hadis ini, nampak Ramadan ini awaluhu maghfirah, itu adalah hadis. Sebut dalam kitab-kitab hadis. Tapi sanadnya lemah. Maka hadis ini tarahnya hadis dhaif. Hadis yang boleh kita amalkan, ingat jangan terpengaruh dengan geng-geng yang baru-baru pelik-pelik ni. Nampak pelik-pelik yang ramal dia ni. 3 hadis boleh amal. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ini boleh amal. Hadis yang tak boleh amal, hadis maudhu', hadis palsu. Okey? Hadis ni Ramadan awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, lepas tu wa akhiru itqu minan nar. Awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, hujungnya apa keampunan daripada Allah. Hadis ini hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis mana? Hadis yang boleh kita amalkan. Cuma tak boleh kita jadikan hujah dalam perkara halal haram. Tak boleh jadikan hujah untuk mahkamah menceraikan pasangan. Tak boleh jadikan hujah hadis dhaif dalam kes hudud potong tangan dan sebagainya. Tak boleh. Dia mesti hadis sahih dengan hadis hasan. Hadis dhaif untuk amalan saja. Amalan sunat, fadail, untuk menggemarkan kita beramal, menakutkan kita pada akhirat. Itulah pandangan jumhur ulama. Berkata Imam Nawawi, qala jumhurul muhaddisin wal fuqaha. Berkata majoriti ulama hadis, majoriti ulama fiqh, yajuzul amalu bi hadis dhaif, harus kita amalkan hadis dhaif. Nampak? Mana? Lil fadail, untuk cari fadilat. Wat targhib wa tarhib, untuk menggema pada akhirat, untuk takut berbuat maksiat. Nampak? Malam yakun maudhu'a, hadis maudhu' tak boleh. Jadi kita nak jawab, hadis ini adalah hadis dhaif, boleh diamalkan. Faham? Hadis nak buat berhujah, 2 hadis. Hadis sahih, hadis hasan. Hadis itu amal saja, hadis dhaif. Hadis palsu tak boleh pakai. Ini bukan hadis, ini rekaan orang. Nampak? Susah masalah. Dalam keadaan panas terik, ketika puasa, bolehkah kemang air batu kiup zaman itu? Dia nak kemang air batu. Pelik-pelik ke permi ni.
Air batu zamang pula tu. Pada air batu saja tak apa dah. Kemang air batu. Dia ginilah. Apa yang membatalkan, memasukkan suatu melepasi daripada batin rongga yang terbuka. Rongga terbuka ni ada 4. 1, hidung. 2, telinga. Kemudian, mulut. 3, 4, kemaluan. 4 ni saja. Panggil. Bila batal tu, lebih pada had batin. Kalau telinga, korek telinga gini dengan jari, tidak batal. Sebab tu Allah buat jari clicking untuk korek telinga. Bukan cotton bud. Jari clicking setiap seorang saiz dia akan muat dengan telinganya saja. Telinga bini dia tak muat, dia molek. Jeluh. Faham tak lagi? Nampak tak? Telinga dia seorang ni. Dijolok habis reng, tak kena ke gendang. Dia sangkut. Itu Tuhan punya buat. Ya, ada makna pula ke jari kita. Dah, lagi kita tak tahu gahala kita. Jari ni untuk pakai cicing. Jari manis. Buh cicing betul ni nampak. Jari ni jari tengah untuk istinja. Orang istinja kan akak ni, buh ni bawah. Orang istinja gini. Ni gini. Ke dah belajar? Faham tak lagi? Baru derah tangga satu jari. Ni tempat terbit kan loh. Gitu. Ni gaya tu hang. Faham tak lagi? Ni nak tunjuk. Tunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu buat nunjuk. Jari tunjuk dipanggil. Ni Aisina ambil. Faham? Jadi kalau lebih pada halkum. Ni halkum ni. Hulkum. Asalnya hulkum. Kita sebut halkum. Terengganu butil kum. Kenapa? Halkum. Jadi lepas pada halkum batal. Lepas pada genang telinga, bermasuk air, dengung batal. Hidung, korek hidung tak batal. Di sini kelopak hidung. Yang batal belakang lubang hidung dekat otak. Dah siapa dia korek dengan screwdriver. Faham? Itu kena faham. Jadi dia ambil kemang air batu bola mulut. Tak kira buah air batu ke. Tak batal. Tapi kalau air yang dikemang itu mengalir masuk dalam lebih pada tekak, batal. Situ. Dan kalau tak mengalir, duduk dalam mulut aja, makruh perbuatan tu. Makruh. Sebab apa? Sebab boleh menyebabkan sesuatu berlaku merosakkan puasa kamu. Sebab tu koma, Nabi kata bila koma berwudu, dah buat air ke hidung, Nabi kata wala tubaliru. Jangan nebeng. Jangan nebeng. Suslu koma. Takut telang. Buang mulut maksudnya tak atas. Sebab tu orang cabut gigi tak atas. Orang darat dia cabut gigi tak ada gigi. Biasanya cabut lekat di pintu gitu. Lain ni dia upgrade dah ni. Jadi anak dia belanja dia lah. Buat mari doktor. Bila cocok jadi sekebang. Tak batal lagi. Doktor Messi pun bagi air sejuk. Suruh koma. Minum. Nak nak kan dia dah gigi klenek. Batal. Bersuruh pergi minum. Nak kan ni. Betul lah kita buruh gigi tak batal. Buruh gigi yang kita masuk dalam mulut tak batal. Ini berhad zahir. Hak batin batal. Dia siapa gosok kau bawa dalam tu? Bang. Nampak? Tak batal. Kalau orang pecen dia lagi tak batal. Pasal ibu kat tangan. Gigi kat tangan tak batal lah. Siap boleh nyanyi ke tak? Kenapa sambut nuzul Quran 17 Ramadan? Bukan Al-Quran itu turun kepada malam itu qada dan malam itu qada itu dalam 10 malam terakhir Ramadan. Ini masalah ni. Sebab jadi soalan gini sebab dia faham 10 terakhir Lailatul Qadar. Salah. Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Bukan 10 terakhir. Nampak? Jangan kena betul balik. Cuma lebih banyak pada 10 terakhir. Situ selek. Dia boleh berlaku pada mana-mana Ramadan. 1, 2, 3 boleh berlaku. Tak mustahil. Yang mustahil berlakulah maknanya Lailatul Qadar pada 17 Syawal. Itu baru pelik. Mustahil. Mana-mana hari bulan Ramadan 1 sampai 30 boleh berlaku. Cuma dalam hadis kata lebih kerap 10 terakhir. Lebih banyak. Majoritinya situ. Nampak?
Jadi bab tu bila dah mu faham boleh jadi belaka mana-mana Lailatul Qadar dalam Ramadan tidak lagi timbul soalan kenapa 17 Ramadan nuzul Quran. Okey? Selesai masalah. Soalan seterusnya. Bolehkah perempuan yang datang haid lakukan, apakah boleh perempuan haid lakukan untuk qiyamul lail? Baik. Siapa yang melakukan amalan bulan Ramadan, dia ini Allah ampun dosanya. Dengan syarat dia beriman dan dia sangat mengharap pahala. Dia nak ke pahala tu. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau kama qala. Siapa yang melakukan amal Ramadan beriman, yakin, ihtisaba, sangat-sangat mengharap ganjaran Allah. Allah ampun dosanya yang telah lalu. Hak tu dapat bonus. Hak ni pahala wisuku pula. Bonus ampun dosa. Jadi kalau perempuan haid ni kena faham, bila haid atau nifas 10 perkara haram. Lain pada tu boleh kan? Mu buatlah tu. Benda haramnya sembahyang, taubah, sujud syukur, sujud sajadah, pegang Quran, baca Quran, berpuasa, masuk dalam masjid, berhenti dalam masjid, diceraikan oleh suami, bergurau-gurau dengan antara pusat sampai ke lutut. Itu 10 perkara haram. Lain pada 10 ni boleh ya. Kita nampak? Buat benda lain. Benda yang lain pada 10 ini. Baca Quran haram. Zikir tak haram. Baca Quran haram. Selawat tak haram. Zikir, berselawat, istighfar. Kan banyak boleh. Sedekah tak haram. Nah, siang bersedekah, hubung silaturahim. Malam berzikir, berselawat, istighfar. Banyak dah kamu buat. Soalan seterusnya. Apakah kurang pahala jika dihebahkan jenis makanan yang hendak dimakan waktu berbuka di wall Facebook atau status WhatsApp? Kita post gambar makanan kita. Adakah kurang pahala? Bergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Apa niat? Niat kamu membangga-bangga supaya tengok kamu hebat, orang miskin tak mampu macam aku, dapat dosa. Bukan kata pahala, dosa pun dapat. Niat kita nak beritahu mak kita, hari ni kita masak, hari ni makan dengan lelaki kita, hari ni kita makan. Mak kita duduk jauh, duduk Pahang tu. Kita pun gambar, biar mak kita tengok. Tak ada masalah. Atas niat. Dia kan atas niat. Walaupun benda baik jadi buruk, atas niat. Benda buruk tak boleh jadi baik kalau niat baik. Air agak, niat air zam-zam. Dia air. Lagi. Tapi kalau air minum air kosong, teh, tapi niat minum arak, haram minum. Berdosa, Allah murka. Sah tak puasa, niat puasa untuk sebulan itu di tengah-tengah bulan? Boleh. Kalau kita niat awal dipakai, niat tengah bulan tidak pakai niat sebulan. Bagaimana cara nak hilang rasa letih bulan Ramadan sedangkan saya dah amal seperti kurma, oat, susu, khasiat tetapi badan masih letih. Letih ni banyak sebab. Yang pertama, awak memang banyak buat kerja, letih. Yang kedua, awak kurang tidur. Yang ketiga, awak makan banyak sangat, letih. Makan banyak, dah agak-agak. Sebab tu kan semayang lapang belaka. Dah buka banyak. Muju ada hak kau kata lapang, kalau ada hak serkaat, noh saja. Bayang kalau ada satu kau serkaat itu kawin. Tengok 2 juta lagi saja tu. Nampak tak? Pasal apa? Pasal makan banyak. Makan banyak meletihkan. Betul tak? Dan ada kan makan tak banyak dan sebagainya, jenis tubuh dia tu tak kuat. Cepat rasa letih. Kadang-kadang ada penyakit dalam ada simptom-simptom dan sebagainya. Cepat rasa letih. Ada juga. Dan kan dia jaga pemakanan. Contoh dia ada lelah dan sebagainya, ada icim mani. Boleh juga menyebabkan rasa letih. Apakah kau orang semayang masjid yang jauh daripada rumah, masjid dekat dia tak pernah pergi? Aku pandai dia masjid. Lagi mana-mana. Yang lagi kat Tobekong tu dah. Faham lagi? Jadi duduk baloh. Hak ni kata pergi sejid ni, akhirnya pun dia dapat. Tidak ada harmoni. Apa salahnya tadi gaji gini tidak mau dah apalah, kita mayang sini. Faham? Cuma bila kita lalu ada orang, kita tegur. Jangan tak tegur. Kita tak pergi surah tu, tengok pun tak buh. Tu baru tak betul. Bahkan sama saudara. Zaman Nabi tu lain, dia masjid setepak gitu. Lah ni banyak masjid. Lah ni orang pada buat masjid lah ni. Orang tak ada apa, masjid penting.
Apakah boleh seorang amalan sampaikan oleh ulama ustaz melalui media sosial, Facebook, WhatsApp, YouTube tanpa ijazah ustaz sebut? Apa makna saat ni ustaz tidak menyebut saya ijazahkan amalan ini kepada anda? Dia kalau kata saya ijazahkan ini, itu lebih baik. Bukan wajib. Tapi kalau tak ijazahkan, silakan. Tak ada masalah. Nah, lepas tu ulama' ditulis dalam kitab, siapa-siapa yang mahir boleh ambil ilmu tu. Dia ijazah ni ada kalanya benda tu wajib. Ada kalanya sunat. Jadi tak ada masalah. Cuma lebih baik. Lebih baik. Apakah hukum perempuan pakai gelang kaki tanpa loceng? Lah, dengan loceng pun boleh. Apa tak tanpa loceng? Nampak? Itu untung ni. Soal jawab. Kalau tak tanya, tak kebengong kita. Jadi begini. Perempuan pakai gelang boleh. Kerana dia perhiasan wanita. Okey, perhiasan gelangnya, gelang kaki. Hukumnya harus. Dah kalau ada loceng, tengok bunyi ke tak? Dia ada loceng, ada dua. Sebunyi, tak bunyi dah. Bunyi, makruh. Tak bunyi dah, harus. Dia alatnya bunyi tu. Kalau tak bunyi, orang tak panggil loceng. Dalam kitab-kitab fiqh, duk bahas tentang loceng ni, hukum makruh ni, ialah bunyi dia. Keting. Nabi tak suka bunyi gila gitu. Tapi bukan makna haram, makruh. Jadi perempuan pakai gelang tangan ada keting, atau di kaki bunyi keteng, makruh. Bukan dia saja rumah kita boleh loceng. Mari angin bunyi keting, ada loceng, makruh. Tapi kalau kita nak panggil orang, ada setengah ulama kata tak makruh, setengah ulama kata harus. Contoh, kita ada loceng di basikal. Ting, ulama kata harus. Itu bukan maksud loceng untuk bunyikan, tapi ada hajat, dia jadi alat. Orang jual skrin. Sebab asal masa Nabi belum ada bank, seorang sahabat beri cadangan, kita guna loceng. Jangan guna loceng, itu orang kafir guna. Kita guna lain. Waktu Nabi kata gitu. Kita guna azan. Akhirnya Allahu Akbar, panggil orang semayang. Sebelum tu ada sahabat cadang guna loceng. Lepas tengok orang Yahudi pakai loceng dengan Nasara. Lagi. Dia nak pakai loceng, Nabi tak ubi. Jadi orang jual skrin, tak boleh. Kena bang. Dah nyanyi ke dia. Lelah orang jual skrin. Jadi dia pakai loceng, dimaafkan lah. Tapi di tubuh kita tak sah lah. Pakai tubuh. Jadi, kalau dia pakai juga, dia pakai di rumah, depan suami dia. Bunyi keteng. Hukumnya makruh, tidak haram. Tapi kalau dia pakai di luar, dia selok, dia buat bunyi, atau dia tak ada loceng, dia buat hentak kaki supaya orang nampak loceng, nampak kaki dia tu atau tengok diri dia, haram. Walaupun tak ada loceng. Nampak? Kena faham situ dulu. Kaedah tabaruk kau puang. Dia bukan masalah di rumah, hak luar. Kau puang kalau jenis kejangok, boloceng kaki, keting. Gitu dah. Tengok baru masuk jabat. Keting gitu, beres lalu. Dah lah wangi sekebak. Kaki bunyi pula. Takkan kita tak mau tegar apa? Mesti kena tegar. Comel je ni. Tengok orang lah. Tengok. Jangan kita. Depan suami tak apalah. Pakailah. Tapi makruh pakai loceng. Pasal kopan ni kalau kita letak loceng rata di kaki je, nampak manis. Tak percaya boh di kaki bini kita. Ni kaki dah, kalau kaki tu ketok-kenyok kali. Faham lagi? Berkelabu asap berkulali. Boh kok, mula tu apa benda ni? Gelang emas sorak. Betul tak? Bagian manis. Abang suka sikit tengok. Kita balik, kita nak pergi jabat tu, dia buat keting gitu. Dah jadi buat ain. Bang. Tak sungguh. Itu kelebihan orang puan beriah untuk suami. Sebab tu Allah kata, jangan kamu wala tubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Jangan kamu sengaja tunjuk perhiasan-perhiasan kamu di luar sana. Tunjuklah untuk suamimu. Jangan main. Boboh kuku merah, ada cicing, boboh gelang, kaki ada gelang. Pakai seksi sikit, duduk biar kaki, ketik itu kaki. Bang, nak pergi mana bang? Nak pergi main badminton, janji dah ngeboh.
Mari kau tengok kita dulu. Tengok lama-lama. Karang tengok. Kita ambil raket. Dia pun krek buka pintu bilik. Kita tengok keting-keting kaki. Oh, jeng. Pakai G-string. Tahu tak? Tak jadi main badminton. Halo. Kabar. Tak jadi badminton. Tak. Saya main double rumah. Boleh. Hanya mata. Dia gitu akan jadi. Faham? Hikmah dia ada. Lengah kot lah yang buat ni. Baik. Apa mana tu? Kat Anusia tu. Ketika tengah mayang, tiba-tiba anak kecil umur tahun boleh mari rapat duduk atas kita. Dalam mayang baru anak tu berok. Anak baru tahu anak berok. Kita tadi. Gua ni kira. Baik. Anak kita mari duduk atas kita. Dia pakai pamper. Dan dia tak kena. Dia berok kena kita. Dia duduk atas riba. Lepas mayang baru tahu berok dah. Jawabnya kalau kita yakin sebelum kalau kita salam, najis sudah ada, maka kena qada mula semayang. Kerana tidak sah orang yang suci menanggung orang yang ada najis dalam semayang. Tapi kalau anak dia pegang dia tak ada masalah. Dia tengah semayang, anak dia ada najis dalam pamper, kecil atau tahi tak kira lah. Dia tak pegang, dia tak kena kita dengan tahi tu. Dia pegang ayah dia tengah semayang, tak atas lagi. Tak boleh naik duduk atas kita. Atau dia peluk kita, najis dia ada pamper, dia gantung kaki. Mana gantung dia kita, batal. Takat dia sandal kita, tak batal. Dia setuh kita, tak batal. Takat duduk atas riba kita, tak ada najis, tak batal. Nabi berkata duduk atas riba, duduk atas belakang tu, wak kuda. Nabi sujud, mari cucu duduk atas belakang. Wak kuda pula orang kedeguk. Jadi Nabi pun tak akak kepala. Nabi sujud lama. Sahabat kata, apa tadi sujud lama tak dah? Sahabat tak apa. Nabi kata, cucu budak naik atas belakang. Kalau aku akak kepala, dia tak ada puas bermain-main. Jadi aku sujud lama, dia turun, baru aku angkat. Indahnya Islam. Kita kalau sujud, kita anak lari. Gini. Semaklah robok anak. Semak lagi. Tak tahu kala. Padahal. Nabi layang. Dalam semayang pun yang layang budak-budak. Tapi kita dah tahu. Kita duduk tahiyat, dia tahu. Kita memang tahu dah dia ada najis. Dia mari kita nak duduk, kita alih. Hukumnya harus. Tapi dia duduk dulu, kita biar, batal. Tapi kalau tak ada najis, tak ada masalah. Walaupun dia duduk lama. Biarnya duduk gila. Kita tahiyat akhir, tahiyat awal, mari duduk tengah. Biar. Kata tahu dah, baru sudah bersih dari najis. Bersih. Biarnya duduk. Kali lagi kita nak bangun diri rakaat 3, kita tolak sikit, dia pun diri, kita bangun. Tahiyat akhirnya mari duduk pula. Biar ke dia. Nampak? Kalau kita faham. Pasal tak ada najis. Salam dengan diri dia lagi, doa dengan dia, biar hidup tak riba. Tak ada masalah. Lagilah boleh, dah tak riba boleh. Nak elok? Elok benda. Nak elok dia ke elok kita? Dah kita nak elok dia, nak elok kita? Elok kita, kita undur. Nak elok dia, kat bukan lain. Boleh tak ada najis? Kalau ada najis tak boleh. Ada najis, dia mengangkat najis. Tak boleh. Bersih, boleh akak. Pasal Ibn Abbas pernah Nabi akak. Nabi semayang serang, ni hidup di kiri. Nabi akak, boleh kanan. Tengah semayang. Dia budak cek ni. Jangan marah anak-anak bertariba. Tak pelik tengah semayang. Yang kita marah, bini yang hidup tariba. Baru kita njar atas belakang. Saya terguna harta pejabat untuk peribadi macam pen dan sebagainya. Cara terbaik untuk sebuah kesalahan? Tak ada cara dah. Kena ganti balik. Kalau ada, hak tu juga kena waktu. Habis dah dakwah, kena buat baru. Bayar. Dia terambil kertas A4. 15 ring. Kira maaf. Tiada maaf lagi. Mau. Kena hantar balik. Boh tak ada kira. Kita nak bersih. Comel lagi. Hukum makan hasil tanah rizak kerajaan. Contohnya bina kedai tanah rizak. Hukumnya halal. Harus. Kita ada rezak sungai contoh. Rezak sungai belakang. Tak boleh buat rumah dah. Rezak sungai. Kerajaan. Kita tanam pokok lada kat pelang. Halal. Tapi bila kerajaan nak guna tanah tu, wajib kita alih pokok. Kita tanam rumah kita ada biar jalan. Dia ada rezak jalan. Ada lebih kurang 4 kaki rezak jalan. Kita buat pokok lada. Boleh makan lada. Halal.
Faham lagi? Itu boleh. Kajak-kajak macam tu halal. Apa pun kita buat ayam buat apa, bila kajak nak bakar, tak boleh buat takwil dah, kena alih. Hukum halal tu. Tak ada masalah. Bahkan hak kajak tanam kita boleh makan. Mana dia tanam pipi jalang? Dia buat cantik. Buat comel jalang, dia buat pokok. Pokok tu ada buah, harus makan. Yang tak boleh hak dia pagar dalam pekra, hak dia buat dah, suku. Kita pergi bahan riang. Faham lagi hak mardi, tu tak boleh, hak tu. Hak tu khah ditanam untuk dia. Faham lagi? Bukan untuk bebas. Seorang yang telah mati meninggalkan duit mencukup hutang bayar hutang sekali. Di mana keuangan bentuk hebah atau simpanan. Mana cara kaedah untuk matikan bila seorang itu meninggal hutang, dia dibayar oleh keluarga dengan simpanan yang ditinggalkan. Hutang itu dibayar. Dia gini, dia takut hutang, dia tak bayar. Keluarga dia tak bayar. Dia tak lihat kita nak pasti bayar. Melainkan kita buat surat lawyer. Lawyer tu ada surat mahkamah, tak boleh kita pakai lagi sebelum menjelaskan hutang. Itu lain. Kalau serahkan anak beranak kau, pakai gitulah. Anak beranak yang maknanya integriti, dia akan bayar dulu hutang ayah dia. Tapi kalau hak jenis hak bonah, bagi dulu badidang, mu senjah aku senjah, mu senjah, mu bahan kepala mayat, aku bahan batu mayat, ambil cing. Sebab apa? 3 perkara ni bila mati. Pertama, hutang Allah. Kedua, hutang manusia. Ketiga, faraid. Dia ada tertib. Wajib bayar hutang Allah. Contohnya, dia tak pergi haji lagi. Dia tinggal duit. Wajib kena ambil 3,000 puas haji. Wajib. Buat bayar hutang orang dulu tak sah. Kena hutang Allah tu. Hutang Allah nombor 1. Ada pidiah, ada apa, ada wasiat. Faham lagi? Ada lebih, baki. Baru hutang manusia. Dia ada hutang jabat 200 ya. Dia ada hutang ke kawan ambil tudung. Dia ada hutang apa benda lagi. Lepas tu kita tanya orang. Tanya kedai-kedai kat rumah. Ayah nak kaya, ayah ada hutang tak kedai. Dia kata, ayah belakang dah itu ambil spinner tak ayah sutih. Kena bayar. Musing kesana. 3 ya kena bayar. Habis dah hutang manusia. Baki baru boleh faraid. Ni faraid dulu tak bayar hutang Allah hutang dia. Makan haram. Tak sah. Mu faraid kau ni tak bayar ni dulu. Tapi badi dah, badi kerja, pitih kan? Betul tak? Kita cari lelah-lelah. Kita bahan lelah. Nampak? Dia bagi apa ni 1/8, 1/4, 1/6, 1/3, 1/4, 2/3. 1/2. Kau teronok. Bini kita pagi nak nangis kita mati. Anggang kau. Kalau kau rumah, berapa hari? 2 hari? Jaga. Boleh lah, boleh kata adab mustahil lah. Nampak? Itu normal lah. Biasa sehari je. Dan malang. Betul tak? Piti kita tinggal ke dia, gelang apa semua tu beli ke dia tak? Kau yang nangis lah 3 tahun. Sayang abang, muah-muah mo. Tak ada sehari. Tak percaya tanya lah balik. Balik tanya bini manusia. Kalau abang mati, dengar ni Mek, aku nak tanya mu. Kalau aku mati dulu, Malik mu dulu. Kalau aku mati dulu. Lagi. Kalau aku mati dulu, lama mana mu nak nangis? Dia jawab, setahun pelawak. Faham lagi? Gitu je. Dengar boleh percaya jangan. Dah naik upuk. Tengok pada nangis hari pertama baru li batin, cabut bikai kain. Ingat ke tak nikah dah? Dah naik upuk. Nikah pula. Nikah pula dengan tukang mandi kita. Jangan. Apakah hukum guna kabel untuk dapatkan kerja? Tengok keadaan kalau macam telekom mari guna kabel. Dia kabel ni 2. Pertama, menafikan hak orang lain, haram. Kedua, untuk mencepatkan urusan, harus. Faham itu dah? Untuk mencepatkan urusan. Tak, macam orang yang VIP. Orang bukan ambil hak orang lain, tapi bila dia jadi cepat urusan. Itu tak apa. Orang segang dia apa semua. Tak. Dia tak boleh kabel menafikan hak orang lain. Patut dia tak dapat, orang lain dapat. Tapi dia, dia jadi boleh ke dia. Hak orang lain jadi boleh ke dia. Haram. Pandai-pandai. Sikit kita. Belum kahwin ni nak berdepan dengan situasi soalan bila akan kahwin. Dan semua orang tahu jodoh.
Waktu kita duduk dalam dunia, kita kena faham orang ramai. Janganlah bila orang tanya bila nak kahwin kita mengamuk. Faham tak? Itu soalan. Itu bukan soalan nak menghina kita. Melainkan kita tahu dia nak menganjing. Orang yang lama tak pernah jumpa kita, dia kata, anak berapa orang dah? Kita tak kahwin lagi. Batu berasa hati. Left group. Faham? Itu salah. Kita tak kental. Kita kena jiwa kental. Faham? Macam Papa Zola tu. Jadi biasa. Dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak tanya gitu. Barulah kita ni hidup tenang. Semua benda nak terasa hati, susah lah. Nak? Orang tanya anak apa orang, berasa hati. Tanya nikah, tak nikah lagi, berasa hati. Melainkan orang tu menganjing tu lain. Tak boleh haram. Kita dah bila dia ni tak kahwin lagi. Kita nak malukan dia. Itu tak boleh haram. Faham? Kita dah lama tak jumpa. Nak sama-sama sekolah sama. Kita tanya anak apa orang. Padahal dia tak kahwin lagi. Atau tak boleh anak. Kita jangan berasa hati benda gitu. Faham? Kita nak berasa hati ni kita ni. Allah bagi nikmat yang begitu banyak. Kita beri sikit daripada Allah. Patut-patut kita berasa hati. Nah. Bagaimana cara seorang tiada beri secara terbuka semuanya di hidup juga berbodek mencari perhatian dan sebagainya. Apabila kita buat yang terbaik. Apa tadi? Kita beriman belaka dah. Tapi kita jadi orang soleh. Jadi orang baik. Nah. Orang baik. Semuanya dapat. Kita buat cara baik pun dapat. Buat cara jahat pun dapat. Tapi ingat, min aina iktasabah. Allah tanya, cara mana mu dapat? Nah, cara yang betul, belah ni. Nampak? Heaven, go to heaven. Nah, cara tak betul, go to hell. Dua tu je, kita jalan kat sini. Sini banyak jalan. Tak kening, air ni. Tak kening, panggung kereta. Tak kedung, gedah binja. Faham lagi? Akhirat dua. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu ke syurga, satu masuk neraka. Soalan seterusnya. Ada 4 lagi soalan. Jodoh itu dia yakin dia atau tidak kerana situasi bila kita seseorang dia tak suka dengan kita, dia bila suka dengan kita tak ada perasaan pada dia. Ada perasaan satu sama lain, sangat kuat perasaan tersebut, tapi ada sedikit dugaan, cabaran sebelum sampai alam kahwinan. Adakah itu jodoh? Boleh tahan dia ni. Dia gini. Perkataan jodoh dia tak faham. Apa makna jodoh? Jodoh ni regu. Jodoh. Regu dia. Pasangan kita. Kalau dalam perkahwinan panggil jodoh lah. Kalau dalam perniagaan panggil partner. Bilakah dia akan jadi partner perniagaan kita? Bila dah bersetuju. Jadi partner kita. Bila dia akan jadi jodoh kita? Bila dia sudah bersetuju. Lepas tu jodoh tidak kekal. Ada kala jodoh sampai mati. Ada kala jodoh sampai dapat 2 anak. Ada kalanya sampai mengandung. Cerai. Itu jodoh. Jodoh ni masa bersama. Kena faham. Bukan bila kata tak ada jodoh. Tak ada jodoh. Bila? Jodoh tak ada lagi. Belum ada. Kalau sudah ada jodoh, ada pasangan. Kekal tak? Bercerai. Sudah habis jodoh setakat tu. Jadi kena faham masalah jodoh. Nampak apa makna jodoh kena faham. Kamu dipasangkan dengan si fulan untuk bermain double dalam acara badminton. Itu jodoh lah tu. Lepas tu habis pula. Jadi lama mana? 2 jam setengah main bersama. Itulah dengan kita kehidupan dalam perkahwinan. Jadi kita nak tahu kata jodoh kita ke tidak, mau akad nikah tak ke dia? Akad nikah dah jodoh tu. Lagi dah akad nikah tidak bagi jodoh dalam perkahwinan. Dalam perkahwinan dipanggil sah dengan akad nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sah. Itu baru jodoh. Apa? Sebab ada orang berputus tunang malam perkahwinan. Ada tak? Ada. Orang panggil tak ada jodoh lagi. Patut esok dah jodoh dia. Kita faham arti jodoh tu sendiri. Jadi nak kata, adakah perempuan itu jodoh saya? Mana kau tahu nak nikah lagi? Nampak tak? Cuma tanda-tanda boleh jadi akan jadi jodohmu, semuanya menjadi mudah. Urusannya menjadi mudah, urusan permenangan menjadi mudah, semua menjadi mudah. Tanda-tanda akan jadi jodoh. Itu yang boleh kata. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Yang keempat. Rumah saya kecek je. Tengah mayang tiba-tiba mek saya lalu sebelah, gesek sikit. Lepas tu jadi gana Ustaz. Dia rumah kecek, dia nak khabar. Nak suruh naik gaji tu. Ambil alert kat bawah. Nampak tak? Jadi bila dia semayang, bini dia resek lalu.
Lalu dah nak. Bini bukan hak baru nikah, hak anak 5 6 dah. Dah baru nikah tak kena lagi. Mereka gopang ah. Tengok gala-gala baru nikah, tengok pinggang ni, cukup. Mana nikah cukup pinggang? 27. Cukup mana ni? Cakap laga. Tak lagi. Jadi bila dia serah tu gegar untuk lelaki kena. Saya tanya dah kalau berang ni dalam 15 kalau berang. Dah. Dah suka pula dah. Dah barang mahal ni. Dah mesti SOP ni. Mu nak murah-murah. Betul tak? Rezek apa ni stay? Dulu lain 8,000. 90 hang. Dan ni 30,000 stay, betul tak? Hak make up lebih kan 60. Tu pula. Tu naik gitu je, ni naik lain. Jangan susah bab-bab lagu tu. Pergi tengok. Oi, mahal dah ni. Saya tanya itu di IM, Indra Mahkota. Kalau hak tak ada kerusan apa? 20. Dah duduk kosong gitu, elit. Nampak? Munak murah boleh atas ada kenyai. Semok beri. Murah sikit rambut kau panjang kau cacah tak kata. Bang. Tu apa tu? 500 ya dah. Jangan main. Mok ni dia nak kena. Kita tak boleh marah orang. Dia kata 30,000 ayo 30. Sosok tanya hak Kuala Lumpur, Seri Hartemah apa semua. Jeng tu. Dia ni 80 90,000 biasa je. Geng-geng Bukit Jelutong apa semua. Hanya nak orang senang. 80 90,000 biasa tu. Tak buat tak? Kita gaji 3,5 haji. Ikat ngedawa spender. Saya tengok drama TV 3 semalam situasi mana saya muskil bolehkah ayah tiri kahwin dengan anak tiri. Isteri ibu itu telah meninggal. Baik. Anak tiri kita mahram kita. Mak tiri kita mahram kita, mana boleh kahwin. Faham? Dia adik-beradik tiri boleh kahwin. Kita kahwin dengan adik-beradik tiri boleh. Mak dia bukan mak kita, pak dia bukan pak kita. Ayah kita ada mati mak, anak ada kita. Kahwin dengan janda, ada anak dengan lelaki lain. Itu panggil adik-beradik tiri. Kita kahwin dengan perempuan yang ada anak dah. Anak tiri. Kita dimak-mak, nikah pula dengan anak. Mana boleh? Yang boleh, kita kahwin dengan mak, belum jimak, cerai, boleh kahwin dengan anak. Itu bukan anak tiri. Anak bekas isteri. Ingat kita kahwin dengan perempuan yang ada anak. Dia ada anak dah dengan lelaki lain. Bukan anak belum betul, anak lelaki lain. Bila kita kahwin dengan dia, kita akad nikah. Aku nikahkan nikah gini-gini, aku terimalah nikahnya dengan janda itu, mas kahwin tersebut gini-gini. Bila dah sah nikah, anak dia tu, anak dara tu, bukan anak tiri, anak isteri. Faham tak ke? Baru berstatus anak isteri. Kalau kita cerai sekarang, tak gang jimak lagi, boleh kahwin dengan anak tu. Faham tak? Sebab dia bukan anak tiri. Tapi bila kita kahwin dengan janda, dia ada anak perempuan. Kemudian malam sekarang kita jimak mak dia, isteri kita. Petang pun boleh. Maknanya bila dah jimak apa pun suka. Bila menjimak mak, anak tu sudah bertukar menjadi anak tiri. Bila mencerai mak, dah dikahwin sampai kiamat. Kena faham tu. Sikit beza. Mudak jimak dengan mak, anak isteri. Dia pergi jimak. Anak ni suka. Soalan seterusnya. Apa kau menjawab awal menerima hamper raya limau sebenarnya raya Cina, bentuk hamper ni hantar ke pejabat kami. Baik. Dia tanya apa hukum kita terima hamper. Hamper ni apa sebab? Dia ada sebab. Sebab raya. Tak ada masalah. Boleh terima. Sebab supaya kita naikkan pakak dia. Tak boleh. Biar dia. Tak boleh. Supaya kita lepas kesalahan dia. Tak boleh. Macam hakim kan?
Kita beri hamper tu ke hakim. Nak hamper, kita beri hamper ke hakim. Supaya hakim tu lepaskan kes anak kita hak cerai esok. Hamper kita besar lah, 50,000. Contohnya. Takkan hamper hak gedas takar. Nak beri ke tu hakim. Nah, contoh. Itu tak boleh. Itu rasuah. Tapi kalau sekata waktu hari kebesaran hari raya, orang saling berhadiah, tak ada masalah. Nak nama hamper, nak nama apa, tak ada apa. Nah, dia tak boleh nak dengan dapat hamper tu dia akan melakukan satu perkara yang salah. Tak boleh. Nampak? Jadi sebahagian daripada hamper-hamper ni haram. Sebahagiannya harus. Kena tengok keadaan dah. Tak boleh kita nak kata haram suka-suka hati kita, tak boleh. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada pihak Permin kerana memberikan ruang kepada kita untuk berdiskus ataupun berkongsi sedikit maklumat tentang ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah. Terima kasih juga pada Tuan Haji dan semua staf yang kekal duduk hampir 2 jam bersama kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada segala Ramadan yang pernah kita lalui. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asa je. Ya. Baik. Soalan dia? Accident. Dia tukar bawa ambulans. Dah? Tolong bawa orang nak pergi hospital. Bila dia bawa orang mati dia kena. Jadi orang yang tukar bawa tu salah. Jadi dia kata tak usah bawa orang sakit pergi hospital. Ke mana? Dia gini, duduk. Dia ni sebenarnya kita kena faham. Masalah ni bukan masalah orang awam. Saya pun jarang setuh dalam mana-mana kuliah. Sebab sulit. Saya kena terang banyak perkara. Benda orang tak erti. Dia masalah hukum, kisos, diat, ta'zir. Ini semua ni bukan masalah orang awam. Ini fuqaha je. Orang tak mengaji. Bak air musta'mal pun kita berterabur habis hukum. Betul tak? Ini atas tentang diat. Jadi gini, memang wujud dalam masalah kita sengaja bunuh, dia panggil kisos. Bunuh balas lah, hukum mati. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Kalau sengaja bunuh orang, hukum mati. Tetapi dalam ada satu kes, dia panggil tidak sengaja. Ataupun menyerupai sengaja, tapi bukan sengaja. Itu dikenakan diat. Nampak? Kita bawa kereta, bukan nak langgar orang tu. Yang sekali nak bunuh, kita pusing supaya langgar biar mati. Itu sengaja bunuh, hukum mati. Tapi kita straight, tak payah baca. Jadi berpusing kereta, kena dia. Faham tak? Contoh, patah kaki dia. Kita kena bayar. Kita kena bayar. Itu maksudnya. Begitu juga dalam kes kita bawa kereta, menyebabkan orang lain, kita kemalangan, menyebabkan penumpang yang kita bawa, yang kita naik sama kita meninggal. Nampak? Memang ada kafarah. Cuma pihak mahkamah akan menetapkan kita pemandu ni adakah kena kafarah 2 bulan berturut-turut ataupun tidak. Itu ya. Itu kena serah pada mahkamah. Tapi hukum itu wujud. Banyak kita tengok netizen sekarang dia tentang. Berarti tak pernah dengar pun.
Memang mu tak pernah dengar, mu bodoh, mu belajar bila? Faham tak lagi? Macam kita duduk naik motor, yang dekat 1 km. Nak? Orang kata, lah kau terbang dia 200 meter. Pelawak kau jadi tengok pun. Memang mu bawa dekat, dia pilot. Begitulah kau hukum dia. Jadi masalahnya orang awam sudah masuk campur. Habis berterabur habis hukum. Nak, tak usah masuk campur bab ini. Tak faham, belajar. Kita tanya orang. Ni pergi masuk, aku tak pernah dengar pun ustaz apa ni, pening ustaz ni. Aku tak pernah dengar pun. Memang, mu belajar mana nak dengar. Nah, mu belajar jejak satu. Orang duk bahas kitab universiti. Jadi memang wujud. Kalau tak sengaja kita menyebabkan kematian, ada dalam Islam hukum membayar diat, bayar harga unta, ada bayar harga sekian, bayar harga jari, harga patah kaki, dan ada kafarah puasa 2 bulan turut-turut. Cuma serah pada mahkamah, dia akan tentukan awak bersalah ataupun tidak, maknanya kena kafarah ataupun tidak. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sopi tadi. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus.